Kempen Sayangi Dirimu merupakan kempen yang dianjurkan untuk memberi pencerahan masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja, yang akhirnya memudaratkan mereka. Oleh yang demikian, kempen ini memberi panduan buat remaja untuk menangani masalah dan konflik yang dihadapi dalam siri-siri Tazkirah Malam Bersama Al-Kafi. Untuk pengetahuan semua, sekurang-kurangnya 51,000 hingga 56,000 kes anak luar nikah dilahirkan setiap tahun atau 150 kes sehari seperti didaftarkan Jabatan Pendaftaran Negara. Naib Presiden Gerakan Islam Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA, Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata, kelahiran anak luar nikah ini belum termasuk di kalangan individu yang menggugurkan kandungan mereka yang dianggarkan sebanyak 90,000 hingga 100,000 kes setiap tahun menurut Persatuan Hak Islam Wanita. Jadi, berapa banyak anak luar nikah yang telah dilahirkan dan digugurkan di atas masalah remaja yang terlalu bebas dan remaja yang tidak yang terpengaruh dengan perkara-perkara negatif. Jadi, tanpa melengahkan lagi masa, majlis menjemput pula pasangan duo untuk menyampaikan tazkirah yang bertajuk Sihat, Cantik dan Menyehatkan. Kempen Sayangi Dirimu, sihat, cantik, senaman, menyihatkan, penampilan meyakinkan, iaitu saudari Nur Amira Naziha, Nur Amira binti Zulkifli dari Tingkatan 5 SMK Jalan Kebun yang juga merupakan Skot Krim Kota Raja, dan saudari Siti Sarah binti Abdul Rahman yang juga merupakan jawatan kuasa cawangan Krim Kota Raja. Demikian, jadi kita mempersilakan untuk tazkirah. Dipersilakan. Dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dengar. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Hari ini kita mulakan dengan baca doa dulu. Sekejap. Baca doa untuk kita mulakan majlis yang ini. Semoga dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ceritakan topik yang sangat bermanfaat kepada semua orang. So, hari ini topiknya adalah senaman menyihatkan dan penampilan menyakitkan. Hari ini kita ceritakan pasal kebersihan dan juga kesihatan badan diri kita. Antara kita perlu jaga kebersihan kita adalah sangat penting untuk diri kita kerana untuk tidak mendapatkan penyakit daripada segala penyakit yang kita pernah lalui. So kalau kita tahu macam kita selalu dengar kalau orang sakit-sakit tu, kalau tu orang tak banyak exercise kan. So kita tengoklah cari dia punya pemakanan, cari dia punya kehidupan seharian diri. So hari ni kita letakkan antara kenapa kita perlu amalkan gaya hidup sihat ni. Okey, antaranya adalah kita mengawalkan berat badan kita lah. Kenapa kalau kita perlu mengawalkan berat badan kita? Mudah untuk kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya kita melakukan sembahyang ataupun kita lakukan solat. Solat ni kita mudahkan untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Kita macam menyumbangkan tenaga kita kepada umat Islam, menyumbangkan segala perbuatan yang berlandaskan dengan agama Islam. So antara yang kedua pula ialah memberikan sentiasa mengamalkan pemakanan yang terbaik. Maksudnya pemakanan yang seimbang.
iaitu kita boleh mengamalkan piramid makanan. Itu adalah panduan asas yang kita boleh jadikan panduan. So piramid makanan juga boleh untuk jadikan diet yang seimbang dan sihat lah. So kalau kita macam kita selalu lupa nak jaga makan, so kita ikutlah piramid makanan ni. So walaupun apa pun kita kena lakukan aktiviti dekat mana-mana kita berada. So waktu masa kita solat pun kita lah melakukan segala pergerakan itu apa panggil apa? Aktiviti pula, iaitu kesihatan untuk kesihatan diri kita juga. Antara yang ketiga pula ialah kita perlu jaga kesihatan sebab untuk mencegahkan segala penyakit. Penyakit ni kan kalau kita tengok banyak kita tengok selalunya orang-orang tua selalu sakit. Sekarang pun anak-anak muda, orang kata budak-budak lagi lah, muda sangat untuk dapat penyakit yang sangat, orang kata sangat berleluasa daripada zaman ni lah. Lepas tu ada satu doktor ni cakap kita kena tengok daripada kenapa kita kena jaga kesihatan. So dia kata kalau makanan kita tak jaga, ia boleh merupakan salah satu penyakit yang sangat teruk lah daripada organ dalam badan kita. Lepas tu ada satu lagi, doktor dia kata kalau kita tak berjaga makanan, saluran pernafasan kita, maksudnya kita punya saluran pernafasan tu akan jadi sempit kerana makanan yang kita makan tu akan tertutup. Maksudnya lemak yang kita makan tu tutup sedikit. So akan menyebabkan kita rasa macam ada orang sesak nafas, sakit dada. Kerana tu boleh jadikan macam tu, jadikan penyakit tersebut. So ada yang kata kan kita tengok penyakit kencing manis ni orang-orang tua selalu kena. Tapi ada juga orang muda-muda yang kena. Sebab apa dia macam orang kata ada keturunan. Kalau ada keturunan adalah kencing manis. Tapi kalau kita tahulah ada yang tak ada keturunan pun still boleh dapat juga tekanan darah tinggi, penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan stroke. Stroke ni pula boleh katakan punca udara jugalah. So kita kena jaga pemakanan dan kebersihan diri kita. Okey, seterusnya sekarang kita pergi kepada cara bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesihatan diri lah. Macam mana kalau kita jaga Rasulullah SAW, dia kalau kita tengok cerita Nabi Muhammad SAW, menjaga kesihatan ni sangat baik kalau korang tengok kan. So antaranya ialah Nabi Muhammad SAW bangun sebelum subuh. Korang kata Nabi Muhammad SAW tu bangun sebelum subuh untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kita waktu sebelum subuh tu kita mungkin tidur lagi lah. Mungkin lah. Sebab ada yang solat tahajud, kita bukan sepunanya kan. Okey, antara yang kedua ialah juga Nabi Muhammad SAW ialah tidak makan berlebihan. Contohnya kita makan berlebihan maksudnya orang dulu kata berhentilah sebelum kenyang. Orang kata macam tu kan. Berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita tengok orang makan banyak tu, kita boleh cakap macam kita boleh menegur tetapi perlulah berhati-hati kalau bercakap. So Rasulullah SAW juga gemar berjalan kaki. Kalau tengok dulu zaman-zaman dulu tak ada kenderaan selain unta. Okay. Nabi berjalan kaki sangat jauh. Tapi kalau kita jalan sekejap sikit kita dah letih dah. Kita macam letih lah pula, nak duduk lah pula kan. Tapi bayangkan Rasulullah SAW berjalan nak ke Madinah ke Mekah sangat jauh. So bayangkan macam mana perjalanan Nabi Muhammad SAW. So antara yang kelima Rasulullah SAW menjaga kesihatan diri ialah Rasulullah tak pernah marah pun. So cakap korang pastilah pernah marah kan, macam korang marah dekat orang lain. So Nabi Muhammad SAW tak pernah marah. So seterusnya adalah Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang pemaaf. Pemaaf ni adalah orang kata susah sangat untuk kita memaafkan orang kan. So tapi Nabi Muhammad SAW terbuka hati untuk memaafkan orang-orang yang membuat ananya kepada dirinya. So kita tengoklah cara macam mana Nabi Muhammad SAW menjaga kesihatannya yang sangat menjaga pemakanan, sangat jaga kebersihan. So ada juga hadis Nabi Muhammad SAW
yang kita boleh tahu untuk kita boleh jadikan panduan ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan yang dapat memperdayakan banyak manusia adalah sihat dan waktu luang. Okey, kalau kita tengok kenapa Nabi Muhammad SAW kata banyak kenikmatan yang memperdayakan banyak manusia adalah sihat dan waktu luang. Kalau korang tahu kenikmatan yang waktu kita macam waktu masa ni adalah terhad tau. Orang kata masa ni sangat kita menjaga sebab masa ni adalah emas orang kata kan. So Nabi sangat menjaga-jaga masa untuk melakukan sesuatu perkara. So hadis yang kedua ialah kita haruslah makan makanan yang baik tau. So ada hadis yang ke ni berkata kita hendaklah makan makanan yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, jadilah penerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada pada Rasulnya dengan berfirman, wahai Rasul, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, padahal makannya haram, minumannya haram. Tapi pakaiannya haram, semua haram lah orang kata. Dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan. Okey, daripada sini, kalau kita makan benda yang haram, maksudnya kita makan benda yang haram lah. Kita makan contoh, orang kata kita boleh makan benda haram, contoh balik bayar tu kan. So kita boleh makan, tapi dalam keadaan darurat, hukum jadi lain, okey. So bila kita makan benda-benda yang haram ni, akan jadi macam doa tak dimabulkan, susah untuk Allah maafkan. Tapi insyaAllah kalau kita bertaubat mungkin Allah ampunkan dosa kita. So sekarang kita tentang pasal kebersihan diri kita. Okey. Kenapa kita kena jaga kebersihan? Ya, kebersihan ni adalah penting juga untuk kehidupan kita. Antaranya ialah kenapa? Sebab dalam orang kata kita nak hidup kita tenang tau. Hidup kita macam nak bersih. Kalau hidup kita bersih, mood kita jadi baik. So kita itulah disebabkan kita boleh jadi pembersih. Kita boleh jadi kebersihan. Kalau jaga kebersihan ni perlu juga untuk memupuk diri kita jadi disiplin lah. Contoh kalau kita korang belajar lah, macam ada akak-akak yang belajar tu kan, banyak kita dengar cerita pasal yang roommate ataupun classmate ke yang tak reti jaga kebersihan kan. So kalau kita tengok macam tu, kita kena jaga kebersihan juga sebab apa? Ia dapat melambangkan personality diri kita. Personality diri kita, macam mana kita punya keadaan, macam mana kita jaga persekitaran kita. Kalau kita jaga kebersihan, maka persekitaran kita untuk dapat penyakit tu kurang, mungkin, maybe dan insyaAllah. So kita kena yakin dengan Allah, dengan Allah suruh kita menjaga kebersihan, Nabi Muhammad SAW menjaga kebersihan mereka. Jadi kita pun kena turut menjaga kebersihan mereka, kebersihan diri kita. So sekarang ni kita tengok berapa banyak masalah yang berlaku dalam dunia, orang kata dalam Malaysia lah, dalam Malaysia kita ni lah. Kita selalu banyak tengok kan, tepi-tepi jalan tu banyak orang yang buang-buang sampah. Kita tengok pasar malam lah, kalau tak pasar malam tu kan, korang tengok pasar malam tu ada sampah bersepah-sepah. Walaupun kita tengok tu asal orang tak ada orang kutip ke sampah ni, kita rasa macam rasa macam nak tolong tau. Tapi kalau kita tolong tu adalah amalan yang sangat berluar, orang kata ganjaran yang lebih besar lah kalau kita tolong orang yang dalam membuang sampah tu, kita tolong buangkan, dapat pahala. So kalau kita kena apa orang kata, jaga kebersihan bukan dari segi kehidupan kita je, untuk luar negara. Kalau kita pergi luar negara pun boleh. Macam kalau kita pergi kan luar negara, kita bagi contoh lah, kita pergi luar negara tapi korang masa tu berada dalam keadaan yang susah, dan korang ternampak orang yang susah ni dan pakaian dia sangat kotor. Lepas tu ramai orang benci dengan dia, tapi ramai orang benci dengan dia, ramai tak suka dengan dia. Tapi bila kita tengok cara hidup dia, walaupun dia
tak jaga kebersihan, walaupun dia tak pakaian macam kita yang cantik-cantik, pakaian kita macam grand-grand lah orang kata kan. Tapi dia tu jaga kebersihan, tak jaga kebersihan tapi dia ada hati yang sangat murni. Kalau korang tengok lah. Orang yang, kalau korang tengok, kalau korang bandingkan lah, orang yang menjaga pakaian dengan orang yang tak menjaga pakaian, kerana tu orang yang tak menjaga pakaian ni, mereka adalah orang yang pandai menjaga hati seseorang. So, kita nak bagi tahu kat sini, bukan semua orang yang berpakaian ataupun orang yang kotor ni, tak menjaga kebersihan ni buruk akhlaknya, buruk akidahnya, tak. Salah. Ramai orang fikir macam tu lah kan. Tapi bila kita pandang, bila kita tahu cara dia punya kehidupan, kita rasa kesian dekat dia, kita rasa nak tolong dekat dia. So kalau kita orang yang macam perasaan macam tu, mungkin adalah masalah tersendiri. So ada satu surah ni, surah Al-Mudaththir, kenapa kita kena jaga kebersihan. Iaitu surah dia ayat 4 hingga 5. Wasiyabaka fatahhir warujza famahajaru. Dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kenapa Allah, kalau kita pakai pakaian bersih, Allah boleh hapuskan dosa kita? Kenapa tu? Sebab kadang-kadang tu kita fikirlah, kalau kita pakai contoh kalau kita dalam keadaan yang nak solat, dalam tu keadaan kotor, kita macam puas-puas kita nak solat. Ya, hari ni aku pakai kotor lah, baju aku kotor lah, boleh aku solat? Boleh, tapi ia jadi makruh. Kerana sebab kita dah tahu benda tu kotor, jadi kalau kita tukar maka ia makruh. So ia juga dapat mengampunkan dosa kita kalau kita menjaga kebersihan. So surah yang kedua pula ialah surah Al-A'raf. Saya tak baca sebab saya tak nampak sangat ini jelas. Sebaca maksud dia, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak mendaki orang yang berlebihan. Dalam surah Al-A'raf ni Allah berkata, pakailah pakaian bersih dan indah untuk masuk ke masjid dan juga makanlah dan makan tapi jangan berlebih. Maksud kita jangan terlalu kenyang lah. Kalau kita terlalu kenyang kan biasalah kita akan macam ngantuk lah. Kita rasa mengantuk, kita rasa macam malas. Macam kita selalulah kita pergi dekat, kita makan-makan dekat kedai-kedai kan. Lepas tu kita rasa nak pergi solat contoh waktu asar kita nak pergi solat kan. Tapi masa tu kita kenyang sangat, rasa macam letih. Tapi lepas tu kita tak solat. Maka makanan kita yang makan tu korang rasa jadi halal ke haram? Okay, jangan risau istilah halal, tapi cuma kita kena qada solat saja. So last untuk hari ni, kita walaupun kita belajar pada orang kita last saja kuat untuk hari ni lah. Kalau kita tengok orang susah, kalau orang tengok orang macam tak jaga kebersihan, tak jaga orang kata persekitaran dia, kita jangan judge dia. Sebab kita selalu nampak orang yang macam tu tau. Sebab kita memang selalu nampak lah, sebab orang yang macam tu dia selalu macam terlalu memang ada kat dunia kita ni. So, kita jangan judge dia orang, kita kena bantu tolong dia walaupun kita dalam keadaan yang susah ataupun senang. InsyaAllah Allah akan balaskan dengan apa perkara yang dapat, perkara yang baik yang insyaAllah kalau kita lakukan. Dan satu lagi saya nak bagi satu hadis, satu ayat ni yang saya pegang daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Dia berkata, jangan pernah berhenti mendengar nasihat kerana hati akan buta bila kehilangan nasihat. Itu je saya nak cakap. Akhir kata saya, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk bercakap dekat sini. Terima kasih. Terima kasih saudari Amira di atas tazkirah sebentar tadi dengan kata-kata jangan pernah berhenti mendengar teguran orang lain, takut hati kita tertutup. Jadi seterusnya saya mempersilakan Kak Sarah atau nama sebenarnya Siti Sarah binti Abdul Halim di atas tazkirah seterusnya.
Dipersilakan. Assalamualaikum, Cik Apa ni Kak Baik, Shima Kak. boleh tolong apa ni apa? Sekejap sebab nak buka laptop. Kak Shima Ana ada apa ni? Nak masuk dengan lagi satu email dekat laptop Ana. Boleh tolong ni tak? Sekejap Kak Shima ada ke? Sila. Tak, Ana ada nak masuk dengan lagi satu email sebab nak buka slide. Ada tak? Ada terima tak? Belum ada. Belum Belum. Sebab dia tengah asking to join. Sekejap Sarah mungkin boleh try ni. Keluar dulu lepas tu try masuk balik. Okay. Itulah tadi Ana guna email lain. Lepas tu dah tukar email lain ni. Sekejap. Okay. Begini. Sekejap Okay, kat handphone ni tak Okay, tak apalah. Tak ada lagi Kak Shima? Tak ada Sarah. Betul tak linknya tu? EYYDXKI GPR. Salah je. Sorry, sekejap Okay, sorry korang. Okay, yang ni betul. Selamat datang Sarah kedua. Okay. 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 Okay, betul. Alhamdulillah. Hari ni kita ada 10 orang. Apa pun tahniah kepada yang dapat hadir pada malam ni. Jadi tadi Mira dah share tentang senama menyihat, maksudnya tentang kesihatan diri kan. Kalau kita tahu relate kot, sayangi diri dan jaga kesihatan kan. Sebab kesihatan tu benda yang tidak boleh diganti kan. Lagi satu bagi benda macam tu ni lah, rugilah kan. Okay, jadi waktu muda ni lah kita kena jaga kesihatan kan. Jangan tunggu tua barulah nak ambil vitamin ke apa kan. Okay, jadi Mira dah kongsikan tadi. Okay, jadi akak punya slide adalah mengenai penampilan. Okay, kalau kita sebut tentang penampilan ni, dia ada kaitan dengan aurat lah kan. Dia sangat dekat dengan wanita. Kat dalam ni semua wanita kan. Okay, jadi bila kita sebut tentang penampilan, image ni dia sangat dekat dengan makhluk yang bernama wanita ni. Okay, jadi dan dia sangat berkait rapat dengan aurat tu sendiri. Jadi akan nak share screen.
Okey. Okey, dekat sini kan? Nampak ke? Nampak. Aurat ni kita akan automatik kita akan tentang hijab kan, pakaian tudung. Siapa kat sini boleh beritahu kenapa dia bertudung? Boleh tulis kat chat. Pernah tak korang terfikir apa ni pakai tudung siapa boleh jawab? Tulis je apa dia. Sebab kalau mak suruh, tulislah sebab mak suruh. Kalau memang daripada kecil suka pakai tudung, tulislah kecil. Apa yang membuatkan korang nak pakai tudung? Dan korang masih kekal bertudung hingga hari ni. Okey? Tak nak ada pahala lah, tak nak cakap seorang. Boleh tulis kat chat, siapa-siapa pun boleh. Okey, korang rasa kenapa korang bertudung? Sebab kawan-kawan mostly bertudung ke? Ataupun kalau tak pakai tudung ni kena kecam ke apa ke? Apa-apalah jawapan korang, boleh tulis kat chat tau. Okey? Jadi, banyak sebab lah. Ni, kenapa aku bertudung? Pernah tak kita terfikir, kenapa aku nak pakai tudung? Untuk mengelakkan pandangan dari lawan jenis. Okey, Aina punya jawapan. Okey, lagi yang lain? Tak ada jawapan korang, tak ada betul atau salah. Because humor is priceless. Dapat meyakinkan diri. Okey, jawapan tak ada betul atau salah. Semua bergantung pada diri sendiri. Sebab mak tadi sekarang sebab sekejap, kita tengok kat mesej. Okey. Sebab ikut perintah Allah. Dulu sebab mak, tapi sekarang sebab aurat. Saya pakai tudung sebab kewajipan. Okey, bagus. Okey, apa-apa pun sebab korang. Korang simpan dulu jawapan korang tu. Okey. Yang pertama kita kena tahulah. Kenapa kita ni menutup aurat kan? Kenapa kita ni kena tutup aurat? Sebenarnya tutup aurat ni perintah siapa? Okey, yang mana ada Quran boleh buka surah An-Nur surat 352 ayat 31. Okey. Okey, Nashita boleh tolong bacakan tak? Main petik je. Panjang benar ayat ni. Okey, Nashita boleh. Boleh tak? Baca maksud dia je. Maksud dia je. Surah yang baca. Ayat 21 ya. 31. Ayat 31. Muka surat 353. 21. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram. Dengar ke? Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka melaburkan tudung kepada para saudara mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak saudara-saudara mereka yang perempuan. Kurang jelas ke suara? Dah ni Syita. Okey dah. Sorry, saya cerita sekat-sekat. Okey, jadi apa poin daripada surah An-Nur ayat 31 ni kan? Akak simpulkan macam ni lah, input daripada ayat. Okey, dan hendaklah Allah mention kan kepada para perempuan yang beriman. Ni yang akak keluarkan dia daripada input dia, menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menampakkan perhiasan iaitu aurat, menutup tudung
jangan menampakkan, maksudnya Allah mention 2 kali jangan menampakkan perhiasan. Apa perhiasan tu? Adalah aurat kita lah. Perhiasan tu ialah perempuan ni hiasan dunia kan. Perempuan ni hiasan dunia. Perhiasan tu adalah benda-benda yang tidak perlihatkan kepada para lelaki yang bukan. Okay. Okay. Cara macam mana Islam tu memuliakan wanita? Okay, cara Islam memuliakan wanita adalah, jadi korang tadi jelaskan menutup aurat ni adalah bukan dia warisan daripada tudung, makcik kita pakai sepupu kita pakai tudung, bukan sebab jadi mulai hari ni korang pun dah tahu kan ayat Al-Quran, sesiapa yang rasa terpaksa pakai tudung tu betulkan niat kerana Allah SWT. Okay? Okay. Allah perintahkan kita menutup aurat. Kalau menurut Imam Syafi'i, semua wanita punya tubuh ni adalah aurat kita. Okay. Kita bayangkan kan, tutup aurat ni renyah juga kan. Tudung pula. Lepas tu pakaian pula kena longgar-longgar. Tak boleh. Macam banyaklah, banyak benda. Tapi kenapa Allah kata, cara Allah muliakan wanita adalah dengan memperintahkan kita menutup aurat. Sedangkan tutup aurat tu ialah dekat tengah panas-panas pun kita kena tutup aurat. Pakai tudung. Kadang-kadang kita pun rasa tudung kita berpeluh-peluh. Kadang-kadang Muslim tengok pun dia rasa dia pun rasa macam tu kan. Dia rasakan bertudung ni adalah ada wanita muslimah. Satu, orang dia kata satu penindasan terhadap wanita memakai tudung ni. Macam tu. Boleh? Tapi Allah kata, Allah muliakan wanita adalah dengan memerintahkan, bukan sahaja memerintahkan, mewajibkan wanita tu menutup aurat. Kalau kita tak tutup aurat tu berdosa. Kalau kita tak tutup aurat berdosa. Tutup aurat pakai tudung je. Banyak benda yang menurut Islam kan. Okey, jom. Apa hikmah? Kenapa Allah kata cara Allah muliakan wanita ni ada, cara Islam muliakan wanita dengan Allah perintahkan kita menutup aurat. Okay, apa hikmah di sebalik menutup aurat tu? Kita kena tahulah. Supaya kita ni lagi rasa bangga kita ni jadi seorang muslimah. Okey. Tiba-tiba ada beg pasang beg butik kan. Okay, akak nak tanya korang semua kan. Cuba korang bayangkan. Korang bandingkan beg dekat pasar malam. Macam mana cara diorang jual? Beg tu dia letakkan bagaimana? Okey, berbanding dengan korang pergi mall. Dekat mall tu ada kedai. Dekat mall tu dia letak. Siapa boleh tulis? Kalau dekat pasar malam, beg tu dia susun ke ataupun dia timbun-timbun ke dia? Okay, kalau dekat butik pula macam mana cara diorang susun tu? Dia letak cantik-cantik. Okay, kita start. Letak cantik. Okay, letak cantik kan? Butik, korang tengok kan? Dekat gambar sebelah kiri ni, dekat butik. Cara dia letak adalah dia susun satu-satu beg tu dekat dalam almari kaca kan. Lepas tu almari tu pula ada lampu. Satu beg ruang. Dia bukan rapat-rapat. Dia letak jarak-jarak. Jarak satu meter. Walaupun tak ada COVID ni. Dia letak jarak-jarak antara beg tu. Lepas tu siap ada lampu lagi. Eksklusif lah, nampak macam mahal lah. Kalau kita tengok daripada luar pun memang malas, memang tak nak masuk lah kedai macam tu kan. Tapi kalau dekat pasar malam ni, tak susun kot Anis cakap kan. Kalau pasar malam betul, pasar malam ni tak susun kot. Macam belah kanan ni kan. Jadi belah kanan ni, barang macam tu lah dia letak. Dia hanya longgok-longgok macam tu je. Macam dekat gambar ni, dia orang gantung-gantung banyak-banyak selambak macam tu kan. Jadi siapa-siapa nak alih-alih dia yang mana yang kita nak kan, macam tu lah. Okay.
Jadi dua jenis beg dekat pasar malam dan juga dekat butik ni, dekat mall ni sangat-sangat berbeza kan. Dia punya cara dia jual. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Harga dia pun berbeza kan. Sebab harga beg tu berbeza. Kenapa dia buat macam tu? Sebab harga beg tu berbeza. Takkanlah dekat pasar malam tu ada tak? Korang pernah jumpa tak? Beg pasar malam harga 1,000. Memang taklah orang nak beli kan. Sebab nama pun pasar malam jual beg murah-murah gitu kan. Eksklusif. Kadang-kadang dekat butik ada beg yang limited edition. Beg tu hanya ada 3 je kat dunia design macam tu. Okay. Jadi beg dekat dengan beg mall ni dengan menutup aurat. Apa kaitan dia kan? Kaitan dekat sini. Okay. Ada lagi jawapan dia. Sebab ada lagi satu analogi kat sini. Okay ni. Nampak tak dekat screen? Okay. Lagi satu analogi yang akan nak bagi. Kan? Ada orang nak bagi. Okay, ada 2 pilihan. Cantik, lagi satu. Dah terbuka lah. Macam kepilih yang dalam bekas tu. Dalam bekas. Dalam bekas. Okay, kalau macam astrologi. Kita akan pilih dalam bekas secara logiknya. Sebab yang terdedah tu dah ada orang dah gigit dah ataupun dia dah ada dah dengan bekas tu. Dalam bekas tu dia lebih selamatlah. Kita tahu dia menunjukkan bahawa bekas coklat tu belum lepas tu tak ada semut-semut ke hinggap dekat coklat tu kan, sebab dia masih tertutup. Okay. Okay, jadi apa akan nak cakap? Tadi kan tertutup, semakin tersorok benda tu. Semakin tersorok benda tu. Macam tu juga dengan wanita yang menutup aurat. Macam tu juga dengan kita semua yang menutup aurat kan. Semakin tertutup kita, semakin kita laburkan tudung kita, pakaian kita, semakin kita elakkan diri kita daripada pakai jarang-jarang, maka semakin memuliakan diri. Bukan mulia yang tak tu maksudnya kita sedang macam tu. Sedangkan diri kita. Okey? Cakap kan? Macam mana jumpa tak emas yang original yang jual kat pasar malam. Kalau jual kat pasar malam tu dia lambat-lambat je kat atas tu kan. Dia tak akan buat macam tu. Dia akan jual dan lah dengan kita. Macam tu lah yang kita kena rasa. Adik-adik sekalian, macam tu kita kena rasa kita, bila kita berlonggarkan pakaian kita, bila kita jaga pakaian kita. Sebelum rumah tu, aku ni, pakaian aku ni okey ke tak okey? Tudung labuh ke sipi-sipi je nak nampak dada? Baju aku ni dah cukup longgar ke untuk supaya tak nampak dada, nampak botol, tak nampak benda-benda yang tak perlu nampak tu lah. Dah cukup longgar ke belum? Okay? Jadi kita sebenarnya kita kena rasa bangga kan. Kita kena rasa Allah sayang kita sebenarnya. Sebab Allah suruh kita tutup aurat. Allah ni sayang kita. Kena sayanglah diri kita kan. Allah sayang kita, Allah perintahkan kita macam mana cara kita sayang diri kita kan. Cara kita sayang diri kita adalah dengan kita tutup aurat kita. Kita eksklusifkan diri kita. Hanya orang-orang tertentu je boleh tengok kan. Boleh tengok rambut kita, boleh tengok tubuh badan kita.
Sailah kemuliaanmu ketika auratmu dilindung. Hal. Okay? Kadang-kadang kan kita rasa bila kita kan, kita rasa rendah. Aku tak tahulah betul ke tak kan. Melalui fasa tu. Bukan menutup aurat lah. Bukan menutup aurat yang sekadar pakai yang pakai labuh-labuh, pakai yang tidak menyerah. Akak pernah lalui fasa macam tu. Bila kita pergi dekat tempat-tempat yang mall, tempat-tempat yang ramai orang yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Tapi siapa-siapa rasa macam ni, kita kena muhasabah balik. Ini nak jadi yang macam mana? Kita nak jadi yang eksklusif ataupun yang dekat pasar malam tu? Kita nak diri kita ni dekat mana? Okay, bila kita tutup aurat, bila kita labuh, kita kena rasa bangga. Kita telah meletakkan diri kita ni tempat yang eksklusif, dekat tempat yang mahal. Bukan biasa-biasa kita ni. Kita tak nak orang, tak nak, misalnya cakap, benda eksklusif ni bukan semua orang boleh tengok macam tu. Macam beg tadi lah, beg eksklusif tu, beg yang mahal tu bukan semua orang boleh beli macam tu. Jadi kita kena letakkan diri kita di tempat yang begitu. Itu cara kita menyayangi kita. Betul ke tak? Rasa tak? Ya Allah, berharganya aku ni menjadi seorang muslimah. Bila akak, sebelum present kat korang ni, cakap seseorang dulu kita rasa macam nangis tau. Rasa macam ya Allah sayangnya Allah ni dekat kita dengan cara Allah menyuruh kita untuk menutup aurat, untuk tutup segala yang ni lah. Perempuan ni kan dia banyak lah lenggok-lenggok badan dia. Dia bukan macam laki-laki lurus macam tiang je kan. Perempuan ni ada dada lah, banyak lah benda yang kita kena tutup kan. Jadi adik-adik sekalian, kalau korang ni sedang berusaha untuk menutup aurat dengan sempurna, bukan sekadar pakai tudung, tapi singkat ataupun tak cukup labuh, ataupun jarang. Kalau korang tengah berusaha, korang tengah struggle untuk tutup aurat dengan sempurna, untuk labuhkan korang punya tudung sampai bawah dada, korang kena fikir macam tu. Aku ni sedang mengeksklusifkan diri aku. Fikir macam tu tau. Okay? Tu kan, adakah cukup pakai tudung? Pakai ataupun tutup rambut. Dia rasa tutup aurat tu adalah tutup rambut. Lepas tu leher nampak apa pakai turban, tahulah benda. Yang macam cukup je. Lepas tu nampak leher. Turban kan? Tak tahu. Macam tu kan? Tapi sebenarnya itu salah satu cara pemakaian. Tak cukup macam ni akan bagi analogi. Adalah kita labuhkan tudung kita sampai bawah dada tau. Bukan sipi-sipi pertengahan dada. Punya payudara tu sebut jelas terus kan. Kita punya bawah, betul-betul dekat bawah tu. Bukan dekat atas sipi-sipi. So kadang-kadang bila kita angkat tangan ke, bila kita kadang-kadang angin lalu, dia senang terselak. Tapi bila tudung kita labuh, Allah dia takkan sempatlah kita tarik tudung kita sebelum dia terselak kan bila angin dah. Okay, lepas tu, kita kena tengoklah cukup longgar ke tak, jarang ke tak, tudung kan, terutama tudung, jarang ke tak. Kadang tudung kita ni kita tak perasan. Terutama tudung dengan kain. Ada setengah orang, dia tak perasan kain dia tu jarang. Bila kena matahari. Korang kena check betul-betul lah tau. Kalau masih ada tingkap dekat dekat tingkap tu. Lepas tu tengok kain korang. Suruhlah siapa-siapa check. Mak ke. Tanya jarang. Benda ni kena titik beratkan. Tudung kita bila kena matahari tu jarang ke tidak? Kan? Jadi perempuan ni memang banyak benda. Tapi apa yang Allah kira sebagai pahala lah. Bukan sia-sia ya. Lagi satu kan. Tutup aurat. Dia bukan kita. Bukan sekadar kita pakai. Tapi kita kena jaga dari segi tengok baju tu longgar, jarang ke tak. Sebab apa? Akak nak buat lagi satu analogi kan. Cuba korang bayangkan kan. Korang top wifi ke top net ke apa-apalah. 30 bulan.
Okey, kan sebab apa? Nak guna internet tu lah. Okey. Kita nak gunakan banyak benda yang kita kerja internet. Jadi kita pun langganlah sikit sebulan. Lepas tu korang gunalah rasa macam internet tu okey kan. Tapi sebenarnya internet tu kan korang guna internet tu sebelah punya. Sebenarnya korang punya wifi langgan selama bulan tu sebenarnya korang bayar je, tapi internet tu sangat-sangat slow, yang message WhatsApp pun tak boleh. Rupanya korang rasa internet yang korang rasa selaju sama ni, rupanya internet sebelah. Dia sebutkan, diumumkan. Contoh je lah kan. Lepas tu, apa yang korang sedar benda tu? Sebenarnya selama ni internet korang sangat-sangat slow, yang nak masuk message WhatsApp pun tak masuk kan, tak boleh nak masuk, nak cakapnya terlalu perlahan. Korang rasa apa bila korang dah tahu benda tu? Korang dah langgan internet tu sebulan, RM30 sebulan. Rasa rugi ke? Rasa menyesal ke? Rasa okey je lah, sedang Unify? Rasa geram. Alah, Rugi, geram semua ada. ruginya RM30 selama ni rupanya rugi sangat kan? Rupanya selama ni kita duk rasa internet kita laju, kita duk rasa berbaloi lah guna internet RM30 ni laju gila. Padahal internet tu internet jiran sebelah, bukan internet yang kita langgan tiap-tiap bulan tu. Internet sebab terlalu slow. Jadi kita rasa, bila kita sedang, kita rasa sangat-sangat rugi. Okay, macam tu lah. Banyak betul analogi mana. Macam keadaan diri kita, bila kita tutup aurat, bila kita pakai tudung, dengan harapan kita nak dapat pahala. Dengan harapan kita niatlah kita nak tutup aurat. Tapi tudung kita tak labuh. Tapi baju kita ketat. Tapi kita punya sarang dan sebagainya lah kan. Yang tak patuh syariat. Korang rasa dapat pahala ke tak? Pakai tudung tapi tingkat, ketat, seluar ketat. Korang rasa dapat pahala ke tak? Rasa rugi ke tak macam tu? Rasa rugi ke tak? Kita pakai tudung. Dengan niat pakai tudung je lah. Pakai tudung je lah. Cuma tak labuh lah. Dengan niat kita nak pahala. Gitu. Tapi sebenarnya, tapi tudung kita tak labuh. Singkat, kita ketat. Rasanya pemakaian macam tu dapat pahala ke tak dapat pahala? Dapat pahala ke tak, Mira? Bapak saya sudah berfikir je. Tudung dah pakai, semua badan dia tak. Apa? Dapat kot. Dapat kot. Okay, orang lain ada jawapan lain tak? Nak tahu jawapan daripada orang lain. Siapa ada jawapan? Anum. Ana ada jawapan tak? Rasa dapat pahala ke tak? Anum. Nashita pun boleh siapa lah. Kita petik yang mana. Tak dapat. Siapa punya? Tak dapat. Tak dapat. Seorang dah dapat. Lagi seorang dah dapat. Okey, jawapan dia. Macam mana cakap? Okey, kalau dia tak tahu yang pakai tudung saja tak cukup. Rupanya kena labuhkan bawah saja. Rupanya pakai tight. Kalau tak tahu, kalau dia memang betul-betul tak tahu pun benda tu, mungkinlah dia dapat pahala kan. Maksudnya, insya-Allah lah dia dapat pahala kan. Tapi kalau dia dah tahu, sebenarnya tudung yang kita pakai ni kena labuhkan sampai bawah dada. Lepas tu baju ni tak boleh ketat-ketat, tak boleh jarang. Kalau dia dah tahu benda tu tapi dia still sebab nak berfashion pun pasal, dia pun kan dia pakai tudung. Dia mengendahkan tahu tu, mungkin tak dapat pahala lah. Kan mungkin dapat dosa. Kita pakai tudung dengan niat nak dapat tapi tak dapat pahala. Ataupun bahkan akan mendapatkan dosa lah. Kita dah langgar perintah Allah kan. Jadi, kesimpulannya kat sini, adik-adik sekalian, maksudnya, bila tudung, bila kita meletak aurat, biarlah sampai kita dapat pahala. Jangan sekadar rugi, akan rasa macam rugi. Dah pakai tudung, tapi
kita tak buat betul-betul lah. Dah pakai tudung tu dah bagus lah. Tapi tak buat betul-betul. Tak labuhkan sampai bawah dada. Tak longgarkan pakaian. Tapi bagi orang yang mungkin sedang berjinak, yang baru-baru pakai tudung, baru nak start, mungkin insya-Allah lah dimaafkan. Tak tahulah. Akak tak tahu dari segi pahala tu macam mana. Tapi nasihat akak kepada kita yang dah bertudung, dah lama bertudung ni, dah 18 tahun bertudung, 19 tahun, 20 tahun bertudung, 17 tahun bertudung ni. Dah lama kan 17 tahun tu kan. Tak perlu tunggu. Maksud akak lama bertudung tu, kena cepat-cepatlah. Jangan tunggu lama sangat untuk melabuhkan. Sebab apa? Sebab rugi kan. Tudung tapi tak lama. Orang kata kan dah pakai tudung dah elok. Tapi nampak ataupun nampak dada. Lepas tu baju ketat. Jadi benda-benda tu rugi. Alang kita buat perintah Allah ni biar sampai dapat pahala. Jangan sampai dapat dosa. Pelik. Kita niat nak buat perintah Allah tapi dapat dosa. Macam mana tu kan? Kita pakai ketat-ketat ni. Satu, benda tu boleh trigger lelaki lah. Boleh apa? Tarik perhatian para lelaki. Macam tu lah. Mungkin juga para nafsu syahwat lah. Lepas tu benda tu akan pergi kepada gejala-gejala sosial lah. Jenayah, rumput dan sebagainya. Okay? Jadi banyak hikmah kenapa Allah suruh kita tutup aurat tadi kan? Okay. Okay. Ya. Okay, jadi sayangilah diri kita dengan cara menutup aurat kita dengan sempurna. Kena cakap dengan sempurna, menepati syariat kan. Menepati syariat. Tudung tu laburkan tudung kita, lepas tu kita punya pakaian tu longgar. Longgar yang tak sampai tak nampak lah kita punya dada, kita punya anggota badan, bentuk tubuh dan sebagainya. Okay, macam mana pula imej seorang muslimah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah kata, dan hendaklah kamu serta janganlah melakukan diri seperti yang dilakukan orang jahiliah zaman dahulu. Okey. Okey, tabarruj. Korang pernah dengar perkataan tabarruj? Tabarruj ni adalah maksud dia penampilan kita tu sampai menarik perhatian orang. Penampilan kita tu sampai maksudnya kalau lelaki tu tak berkelip. Macam tu. Tengok kita tak berkelip. Kita sampailah hati yang berapa ikutlah. Okay. Jadi kalau kita pakaian yang berlebih-lebihan. Lilap sana sini ataupun makeup tebal 10 inci ke, boleh ke tak sebenarnya? Makeup sendiri tu boleh ke tak sebenarnya kan? Hukum dia. Okay. Pada akak, dah akak pernah baca jugalah tulisan ustazah yang lain. Makeup ni kalau sekadarnya. Dibolehkan sekadarnya dan lagi satu, tengoklah atas majlis yang kita nak pergi kan. Maksudnya sekadarnya ada setengah orang muka dia mungkin ada bekas jerawat ke apa. Mungkin sekadar menutupi kita punya celah-celah dekat muka ni. Macam tu dibolehkan. Dan sekadar tak nak bagi muka kita ni nampak pucat, insya-Allah yang tu dia boleh. Okey? Kalau yang tebal-tebal sangat sampai, yelah macam akak cakap tadi kan, sampai menarik perhatian. Apa ni pakai kat sini warna pink, warna kuning ke, lepas tu hijau, warna hitam ke. Jadi benda tu boleh menarik perhatian, jadi mungkin boleh tidak digalakkan lah. Tidak digalakkan untuk memakai pakaian yang menjolok mata, orang kata menjolok mata. Tengok orang nampak dia seorang, padahal ramai je orang kat situ. Tapi disebabkan pakaian dia tu menjolok mata, jadi benda tu kena elakkan lah. Sebab wanita pun fitnah kan, Rasulullah kata kan. Lepas tu, boleh ke kita ikut trend kan? Trend semasa. Akak tak tahu lah, kalau zaman sekarang ni, trend apa, baju-baju baggy, sweatshirt, benda lah. Okay? Pada akak ikut trend ni, tengok pada trend tu sendiri. Kalau jenis pakai skirt, pakai legging. Tak sampai betis, lepas tu pakai dia juga kan. Zaman bila kan. Tapi yang tu, kalau yang menampakkan aurat macam tu, tak boleh ikut trend macam tu. Trend pakai jubah ke, jubah labuh yang longgar. Tengok bergantung pada trend tu lah.
Maksudnya apa-apa yang kita buat, nak make up, nak ikut trend, pastikan tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar batas-batas yang Allah tetapkan. Aurat perempuan kena tutup, pakai tudung kan. Kita pakai tudung kena labuh sampai bawah dada. Kalau trend tu ada kan. Tak tahulah sekarang ni trend ke apa, tapi trend jugalah kot. Pakai tudung, apa ni, lilit dekat leher ni, lepas tu sampai sini je. Lilit lah. Lepas tu nampak kita kan. Walaupun dada seseorang tu nampak lurus, dia tak nampak pun dadanya. Tapi still dia, tapi still kalau ada angin tu still nampak jugalah dia punya dada tu kan. Lelaki dapat tahu, oh dada dia kecil. Still orang lelaki ni akan datanglah fikiran-fikiran jahat dia tu. Jadi sebab itulah ada hikmah kenapa Allah suruh labuhkan hidung kita ni sampai pas dada. Lelaki ni fikiran dia dah tembus macam kat sana. Itulah. Jadi banyak hikmah sebenarnya kenapa Allah sempurna. Sekejap, kita kat check. Trend eyelash extension. Macam mana tu? Charlene. Sorry lah, Kak tak tahu. Macam ni ke? Panjang macam tu ke? Extension tu maksud dia. Sesiapa yang berminat dia. Okay. Mana tapi jangan sampai trend, kita ikut trend tu, jangan sampai tabarus. Orang tengok ikutlah eyeshadow ke benda kita pakai tu, jangan sampai kita ni jadi dia kata, oh ya ke? Perempuan kan, hukum menyambung bulu mata ni haram. Menyambung bulu mata, su haram. Kena tahu juga hukum-hukum macam tu lah. Tak boleh nak cakap malam ni, panjang sangat pula nanti. Okey, tapi yang menyambung bulu mata pakai bulu mata adalah haram. Jadi, apa yang akan nak simpulkan malam ni kan? Untuk adik-adik sekalian yang sama ada korang ni, korang sedang berusaha untuk hidung tu, maka jadilah. Bila kita tutup aurat ni, buat sampai kita punya niat tu dah bagus dah kalau kita buat sebab Allah suruh. Okay, niat kita dah bagus dah, ada pahala dah kat situ. Tapi bila kita buat sampai dapat pahala. Setiap kita pakai tudung, tak dapat apa-apa. Setiap kali kita pakai tudung, menutup aurat ni dapat pahala. Korang kira lah berapa kali korang. Sebanyak itu kita akan dapat pahala. Masya Allah, hebat kan? Masya Allah, sayangnya Allah dekat para wanita ni. Allah dan mereka ni, kita semua mengeksklusifkan diri dengan cara menutup aurat dengan sempurna. Jadi itulah cara kita. Okay, jadi sempurna ni, labuh tudung kita, longgar pakaian, tak terlalu menyerah, kita punya makeup pun tak terlalu menyerlah sangat. Okay, antara hikmahnya adalah okay, kita selamat. Bila kita pakai menutup aurat ni, kita akan rasa selamat. Berhalang daripada perbuatan. Maksudnya tutup aurat ni menebalkan sifat malu kita. Labuh tudung kita, dia akan menebalkan. Okey, korang rasa pakai tudung labuh untuk ustazah. Dan Ibnu Khaldun. Okey. Jangan rasa pakai tu untuk ustazah aja. Macam tu. Sebab dia wajib. Macam makan nasi. Tak tengok orang makan nasi. Benda tu benda asas dan wajib bagi nasi. Sehari makan nasi. Macam tu. Okey. Macam tu juga dengan tudung. Tak pelik pun sebenarnya kita pakai tudung. Tak pelik. Ini sebenarnya tutup aurat dengan kita pakai, kita labuh tudung kita. Sebab benda tu adalah wajib. Wajib ni benda yang tak buat berdosa. Asas. Benda yang asas makan nasi. Tak pelik pun orang makan nasi. Benda tu bukan satu benda pelik.
Orang yang tak makan nasi tu yang pelik kat Malaysia ni. Kat Malaysia lah. Kat negara lain, apa kan? Kalau kita dapat sumbangan pun pada orang yang memerlukan, benda wajib adalah ini kan. Macam tu aurat ni. Kena buang kita punya mindset ni menutup aurat dengan sempurna, pakai tudung labuh ni untuk ustaz. Bukan. Benda wajibkan terhadap semua umat Islam. Allah tak cakap pun, wahai ustazah, tutuplah aurat kamu dengan sempurna, labuhkan tudung kamu. Allah tak cakap macam tu. Tapi Allah cakap, perempuan Muslim. Allah cakap macam tu. Maksudnya semua orang lah. Bukan ustazah je. Bukan yang ada title agama je, background agama je. Tak. Tutup aurat dengan sempurna, labuhkan tudung sampai bawah dada, longgarkan pakaian. Jangan kita rasa macam kalau aku ni, habis tu nak jadi apa? Macam okay. Jadi agak-agak pada malam ini, jadi muhasabah balik lah setiap kali kita dekat cermin tu kan. Kita duduk kat tengok cermin kan. Muhasabah balik. Tak. Pakai apa ke tak? Cukup tak jarang ke keluar tu cek dulu diri. Bila kita pakai tudung, bila kita menutup aurat ni, buat sampai kita dapat pahala. Kalau tu rasa fikir. Sama tak macam aku? Okey? Perempuan ni memang dia, kalau kita rasa macam renyah kan. Tapi kita ingatlah, semua yang kita buat ni Allah bagi pahala untuk kita kan. Rasa eksklusif. Diri kita tu dekat tempat yang letakkan diri kita dekat tempat. Jangan samakan diri kita dengan beg. Okey? Untuk menutup aurat dengan sempurna, doakan semoga Allah beri kekuatan dan istiqamah. Semoga kita semua istiqamah. Ada soalan ke? Alamak, saya tak sempat. Nanti akak-akak lagi tolong jawabkan kot. Ada lagi satu tazkirah yang lain. Soalan, kalau ada soalan boleh dekat ruangan chat tak? Okey, Nashita dah. Dah siap dah Nashita. Okey, terima kasih sebentar tadi pasangan dua kita telah kasih di atas tazkirah sebentar tadi. Jadi sekarang kita buka kepada soalan-soalan yang korang ingin bertanya. Sebab tajuk kita ni memang terkenal sebab pada zaman trend yang semakin berluasa tentang cara pemakaian tudung yang semakin wow, menarik. Ikat belakang pakai rantai dan banyak lagi trend-trend yang semakin. Apa nak soalan ke tadi? Akak dengar sangat. Macam mana nak tegur tentang menutup aurat? Yang kepada wanita menutup aurat. Oh, maksudnya nak tegur orang yang tutup aurat Okey. Cara yang paling terbaik ada
pertama sekali lah, dia ada banyak cara sebenarnya. Pada akak, kawan saya kita dah tutup aurat dengan saya boleh salah kita kepada kawan. Okay? Bila kita sendiri tutup aurat, itu salah satu dakwah kepada kawan-kawan kita kan. Jadi, kalau ada kita rasa punya aurat tu tak berapa nak menutup lah. Senang tak? Okay. Kita cakap je betul. Dia tanya. Dia tahu ke tak sebenarnya kalau dia tak pakai tudung, tahu tudung tapi ketat ke apa. Dia tak boleh tahu aurat sebenarnya. Dia tak tahu tau. Ada setengah orang tutup rambut je. Tanya dia. Cakap dia dengan cara baik kan. Ambil balik adat kita. Tapi dapat pahala. Jangan buat ada niat yang baik nak ikut perintah Allah. Plus tak dapat pahala pun kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi first tanya dulu dia. Apa ni? Alamak, internet. Tanya dia yang sebenar-benarnya. Tahu ke tak kena labuhkan tudung, kena tak boleh pergi ketat-ketat. Kenapa pula tak boleh buka? Boleh tak? Internet slow. Okay, dengar tak? Tadi terputus Sorry, internet slow. Dengar kak? Okay, sekejap Boleh tak? Tolong bacakan soalan ni. Ada lagi ke? Tak ada soalan lagi. Yang lain ada soalan ke? Boleh tulis ataupun buka mic. Okay, kalau tak ada, tak apa. Kalau tak ada, akak serah dekat Syita lah. Okay, Nashita. Terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Tajuk yang menarik dan terima kasih di atas tazkirah sebentar tadi.
Terima kasih diucapkan kepada keempat-empat sahabat yang mengetahui bacaan Al-Kafi dan Tazkirah. Semoga setiap kalam memberi manfaat buat kita semua dan dapat diamalkan bersama. Sekian sahaja malam bersama Al-Kafi pada malam ini. Jumpa lagi dalam alam tariang datang. Semuanya pada hari yang sama dan dalam kempen yang sama. Kempen Sayangi Dirimu. Seterusnya pada 9 Disember kempen Sayangi Dirimu Beauty with Brain garis pijak pemuruskan konflik, dan 23 Disember kempen Sayangi Dirimu Akidah Terpelihara bolehkah ucap Merry Christmas dan syoknya sambut tahun baru.